TV KPM. Okay, tadi saya tengok cerita Avatar yang orang biru tu, dia hanya ada 4 jari setiap tangan. Macam mana dia kira sampai nombor 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam mana ni? Itulah sistem nombor perlapanan. Suara tu datang dari mana ni? Sistem nombor perlapanan? Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Amiza. Macam anda dengar suara tadi kan? Itulah Cikgu Amiza. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Sean. Okey, sebelum kita mula saya nak tanya Cikgu. Apa yang Cikgu sebutkan tadi? Apa sistem nombor perlapanan? Apa tu, Cikgu? Sistem nombor perlapanan ni sebenarnya memang dah lama digunakan. Dahulu, orang asli di Amerika, dia menggunakan, dia tidak mengira menggunakan jari, iaitu 1, 2, 3 macam yang kita kira macam biasa, tetapi dia menggunakan ruang di antara jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samalah macam situasi cerita Avatar tadi tu. Okey, baik. Okey, tapi sebelum kita teruskan, Cikgu, apa kata kita amalkan SOP seperti yang ada di sini kepada mereka yang ada di rumah pun, pastikan anda sentiasa jaga kebersihan, kerap cuci tangan dengan sabun dan air, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman dan pakai pelitup muka bila berada di kawasan luar rumah. Dan juga jarak di antara satu sama lain. Kena jaga tu, sekurang-kurangnya 1 meter macam saya dengan Cikgu. Baiklah, Cikgu, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Dan apabila kita buka pelitup muka kita tu, kena simpan di tempat yang selamat, sama ada dalam poket ataupun macam Cikgu dengan saya, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Itu dia. Baiklah, Cikgu, sekarang nampak muka Cikgu pula. Bolehlah Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nur Amizah binti Muhammad Tarikan daripada SMK Sungai Pusu. Okey, saya telah mengajar subjek asas sains komputer sejak subjek ini diperkenalkan. Okey, baiklah Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Dan kita juga nak berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua, selamat pagi. Hai. Itu dia. Okey, baiklah, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Sabrullah. Jangan lupa pasang mic ya, Sabrullah. Assalamualaikum Cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Sabrullah. Terima kasih. Dan seterusnya Adam. Assalamualaikum Cikgu dan hai Abang Sean, saya Ahmad Adam Mukris. Terima kasih. Adriana. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Sean, saya Adriana. Terima kasih. Seterusnya Sofia. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Sofia. Okey, kita juga ada Mawada. Hai, Assalamualaikum Cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Syahidatul Mawadah. Okey, dan terakhir Hanis. Assalamualaikum Cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Hanis Nasri. Okey, terima kasih. Adakah anda sedia untuk penerokan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda sedia. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak beritahu kepada anda semua bahawa apa yang berlangsung sekarang adalah kempen sempena sambutan Hari Guru. Tema sama macam tahun lepas, iaitu Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Dan oleh itu kita telah terima pelbagai dan juga banyak kad kiriman. Terima kasih kepada anda semua. Ini khas kepada ataupun untuk cikgu lah. Macam cikgu nampak kat depan cikgu tu ada bakul kan. Boleh tak cikgu pilihkan satu kad untuk saya bacakan? Kita pilih warna merah. Okey, terima kasih cikgu. Seperti yang nampak memang cantiklah bentuk ataupun design dia. Nampak ni apa ni? Hashtag terima kasih cikgu atas weben ni. Sangat kreatif saya rasa. Dan ni pun dia punya dia ada melekat yang apa ni macam kad ada dia punya bentuk coraknya. Selamat Hari Guru. Kita buka tengok kat dalam ni apa pula. Wow, ada pop-up card dengan gambar-gambar cikgunya, dengan ada kereta akhbar tu buat seperti apa je macam corak. Cantik kan ibu? Dan ini adalah hasil kerja
Nur Alia Sofia binti Azriza daripada SMK Dang Anum Melimau, Melaka. Okey, terima kasih Nur Alia atas kiriman kad anda, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua guru atas jasa dan pengembangan cikgu dalam mendidik kita semua, termasuk saya. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita menerka dengan lebih mendalam lagi berkaitan ataupun mengenai sistem nombor perlapanan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga cikgu Amiza ya, untuk subjek ataupun untuk topik sistem nombor perlapanan. Baiklah cikgu, jom kita mulakan penerokan kita cikgu. Okey, mari kita mula dengan meneroka sistem asas nombor perlapanan sebagai perwakilan data. Okey, kita lihat dahulu apakah yang dikatakan sebagai sistem perlapanan. Kita tengok pada poin yang pertama kat sini. Okey, yang pertama, sistem nombor perlapanan juga dikenali sebagai sistem asas 8. Selain itu juga, dia dikenali sebagai sistem nombor oktal. Maknanya kat sini dia ada 3 nama. Mana-mana sama juga, iaitu sistem nombor perlapanan. Okey, kemudiannya kita lihat kat sini. Ini ada poin yang seterusnya, iaitu di mana sistem nombor perlapanan ini mempunyai 8 digit. Di mana kat sini kita dah listkan ada digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini sahaja nombor bagi nombor sistem nombor perlapanan. Okey, kemudiannya kita lihat pada bahagian atas ini adalah nilai tempat bagi nombor perlapanan. Okey, kita ada 1, 8, 64 dan juga 512. Okey, nombor-nombor ini datang daripada ini 8 kuasa 0 bersamaan dengan 1, 8 kuasa 1 bersamaan dengan 8, 8 kuasa 2 bersamaan dengan 64 dan 8 kuasa 3 bersamaan dengan 512. Okey, dan poin yang terakhir adalah di sini. Okey, kita kata sistem nombor perlapanan ni mempunyai subskrip 8. Okey, kita tengok contoh kat sini, nampak ada nombor kecil kat bawah sini. Kita panggil dia sebagai subskrip. So, dia adalah indikator bagi sesuatu sistem nombor. Okey, contohnya kalau kita tak ada subskrip 8 ni, bermaksud kita tak tahu itu adalah nombor apa, sistem nombor apa. Dia boleh jadi sistem nombor perpuluhan, dia boleh jadi sistem nombor yang lain. So, dengan adanya subskrip ini, dia merujuk kepada ID bagi sistem nombor perlapanan. Okey? Okey cikgu. Ya. So, silakan cikgu. Ya. Seterusnya kita akan lihat pula pada bahagian sini. Kita ada aktiviti lah, di mana tadi kita dah terangkan mengenai ciri-ciri yang ada bagi sistem nombor perlapanan. Okey? So kita nak murid-murid faham apakah yang dikatakan sebagai sistem nombor perlapanan. Kita nak murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di dalam talian untuk bersama-sama membuat aktiviti ini. Sean pun boleh turut serta. Okey, saya nak buat juga cikgu. Okey, so aktiviti ini adalah untuk menyenaraikan nombor perlapanan. Okey? Biasanya kita tahu kan nombor perlapanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ya. Okey, seterusnya apa Sean? Depan nombor 9. 10, 11 dan seterusnya. Nampak tak? Okey, tapi untuk nombor perlapanan kita ada digit 0 sampai 7 sahaja. So, sekarang ni kita nak murid-murid untuk menyenaraikan pula apakah senarai nombor yang berikutnya. Dekat sini dia bagi tahu kita perlu menyenaraikan 16 nombor. So cikgu akan bagi hint dahulu pada line yang pertama, pada baris yang pertama. Nanti murid-murid akan cuba untuk buat untuk line yang kedua. Okey, boleh? Okey? Okay. Tapi cikgu bagi yang senang dah. Cikgu dah buat yang senang dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas 7 tu dia tak balik ke 8 sebab dia nombor
sistem nombor pelapanan lah. So agak-agak Sean, agak-agak apa lepas ni? Lepas ni rasanya kena letak 1 kat depan sebab macam 9, 10, 11 kan. So mungkin dia 17. 17? Betul ke? Okey, 17. Okey, actually kalau ikut jujukan nombor yang betul, Ya. kita start daripada 10. Oh ya, sebab 0 dengan 1 masih terdapat dalam Ya. sistem nombor pelapanan. Kalau Okey. Sean kata tadi 8 dengan 9, tidak, sebab dia bukan nombor perlapanan. Maknanya dalam dunia ataupun dalam alam sistem nombor pelapanan ni, nombor 8, 9 tak ada. tak wujud lah. Tak Tak wujud. Oh, Ya. okey. Okey, so kita start kat sini. Ya. Start daripada 10. Okey, kemudiannya kita ada nombor apa, Sean? 11. Kita cakap satu-satu. Satu-satu. Macam tu. Okey. Boleh go. Okey, Satu-satu. Boleh. Bagus, Sean. Seterusnya. 1, 2. Okey, bagus. 1, 3. 1, 3. Kemudiannya? Okey, 1, 4. Okey, bagus. Tengok Sean, tolong cikgu list kan. 1, 5. Okey, 1, 5. 1, 6. Okey, 1, 6. 1, 7. 1, 7. 1, Kita dah. 8. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. So, Ya. sekarang ni cikgu dengan Sean dah list kan untuk baris pertama. Ya. Okey, ini adalah 8 nombor yang pertama. So, kita nak minta murid-murid untuk listkan baris yang seterusnya. Okey, cikgu nak pick nama lah. Boleh ke? Boleh, Igo. Silakan. Ke Sean? Sean nak pilih? Okey, kalau saya pilih je, saya pilih orang yang tak tengok kamera. Itu dia. Ni siapa ni? Balkis. Dia terpandang tepi, so saya pilih dia, Igo. Biasanya macam itulah masa saya dulu bersekolah, Igo. Bila cikgu tanya soalan, saya tak pandang Igo. Macam Itu itulah. yang akan dipanggil. Sebab tu saya dipanggil selalulah. Okey, baiklah Balkis, silakan. Jangan lupa untuk buka pasang mic ya. 20. 20. Betul ke Sean? Betul. Okey. Betul, Igo? Betul. Okey, betul. 2-0 lagi. Okey. 21. 2-1 lagi. 22. Okey, bagus. Seterusnya 23. 2-3 lagi. 24. 2-4. Okey, lagi 3 nombor. 25. 2-5. Lagi. 26. Okey. 27. 27. Okey. So 28 ada tak, Balkis? Tak ada. Kenapa? Sebab sistem nombor pelapanan tak termasuk 8 dengan 9. Okey, bagus. Maknanya dia fahamlah. Tahniah Balkis. So maknanya bila kita kira pun sampai contohlah 77. 78 tak ada pula sebab tak ada nombor 8, 79 pun tak ada. So maknanya 80 pun tak ada, Ego. So Ya. 90. Oh, okey, maknanya dia macam dah beratus lah, Ego. Ya, dia kalau ikutkan dia lagi ringkas berbanding nombor Dengan nombor puluhan sebab tak ada nombor 8 dengan 9. Okey, betul. baik. Okey, silakan cikgu, ya. Seterusnya bila kita dah kenal pasti sistem nombor pelapanan, Ya. kita lihat pula pada kepentingan sistem nombor pelapanan. Okey, kita tengok pada bahagian sini, nampak ikon ni, dia memendekkan, nampak benda tu macam pendek kan. So, sistem nombor pelapanan ni adalah tugasnya untuk mewakili nombor perduaan yang panjang. Ya. So, ingat tak nombor perduaan ada berapa? Ada 2. Ada. Okey, 01 Okey, ya tak? 01. Ya, betul. Memang bagus. Tapi dia akan bertambah lah, Ego. Ya, di mana satu aksara mewakili bagi satu aksara mewakili 8 digit bagi nombor perduaan. Ya. Bermaksud kalau aksara kita lihat pada keyboard tu, Ya. komputer kita. Okey, saya Setiap yang ada dalam keyboard ni, okey, dia mempunyai kod dia tersendiri daripada nombor perduaan. Okey. Supaya komputer akan tahulah A itu apa kan, Ego? Ya, betul. Ya. Sebab komputer hanya faham bahasa nombor perduaan. Okey, dia tak faham bahasa lain. Ya. Okey? Itu sahaja. Kemudiannya kita lihat pada kepentingan yang kedua adalah di mana sistem nombor pelapanan ni dapat saling bertukar dengan nombor perduaan dengan lebih mudah. Okey? Di mana kita akan tunjukkan macam mana mudahnya kita nak tukarkan nombor perduaan kepada nombor pelapanan dan juga nombor pelapanan kepada nombor perduaan. Okey. Okey. So, lepas ni kita akan cokai apa lagi, Ego? Kita akan membuat penukaran nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Perpuluhan ke nombor pelapanan. Okey, baik. Ya.
Sean tahu tak nombor perpuluhan? Kalau tak silap saya, perpuluhan tu macam nombor biasa yang kita selalu baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Ya, betul. Nombor perpuluhan adalah nombor yang biasa kita guna. Manusia memang lazim menggunakan dalam apa-apa juga aktiviti. Sebab dia melibatkan nombor 0 sampai 9. Ya. Okay. So, hari ini kita akan cuba untuk membuat penukaran nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Okey? Okey, dah ready dah. So, kita minta murid-murid dan talian untuk get ready kertas dan juga pen untuk kita buat bersama-sama aktiviti seterusnya. Ya, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah pun anda boleh turut serta, tapi malangnya kita tak dapat dengarlah suara anda ataupun jawapan anda, tetapi anda bolehlah rujuk kepada jawapan yang diberikan oleh cikgu. Ya, betul. Okey, jom cikgu kita teruskan lagi. Okey, Sean. Ya. Sean reti tak buat bahagi biasa? Bahagi saya cubalah ego. Cuba. Okey, boleh. Saya guna kalkulator dalam minda saya ego. Okey, boleh. Sean ni macam orang cakap apa? Otak komputer. Kadang-kadang lah ego. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Boleh. Khamis. So boleh tak Sean? Okey, saya boleh bantu cikgu. Okey, saya ke sana ya. Okey, tumpang lalu ya cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. So saya berdiri sebelah sinilah. Okey. Okey, kita lihat pada skrin kat sini. Okey. Tekan ke bawah, Ego. Oh, silap. Itu dia. Okey, baiklah. Itulah soalan dia, Ego. Okey, ini adalah soalan di mana kita nak tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Okey, nombor pelapanan tadi adalah perwakilan bagi sistem nombor perduaan. Okey, makanya untuk kita sebagai manusia yang biasa menggunakan nombor perpuluhan, kita perlu melakukan pertukaran nombor tersebut. Okey? Okey, kita lihat dekat sini. Okey, kita tunjuk cara dulu, nanti kita ada aktiviti yang akan dibuat bersama-sama dengan murid. Okey, baik, Igu. Okey. So, untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan, kita perlu menggunakan kaedah kaedah bahagi 8 guna bakinya. Okey, nampak ini adalah kaedah dia. Okey, di mana ini kita kena tukarkan nombor 2266 asas 10 atau nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Okey. Yeah. Kat sini kita akan buat pembahagian berulang. Ya. Okey. Mula-mula kita akan letak dahulu pada bahagian pada bahagian depan ni adalah nombor perpuluhan kita. Kemudiannya kita bahagikan dengan 8. Okey, Sean boleh tak tunjukkan macam mana nak bahagi 2266 bahagi dengan 8? Okey, so kita guna cara biasa lah, Ego, yang yang lazim macam biasa. 2266 bahagi 8. Okey. So kat situ kita dapat. Lupa pula, Ego, macam mana kira. Biasanya guna kalkulator dah. Okey, untuk pengantar semua memang kita tak dibenarkan untuk menggunakan kalkulator saintifik. Okey. Sebab dengan menggunakan kaedah ini kita akan dapat baki yang betul. Sebab baki tu yang penting. Okey. Okey. So 8 bahagi dengan 22. Berapa kat sini? Kita akan 8 darab 2 16. Okey, so kita letak 2 kat sini. 16 Ego. 16. Okey, berapa, Sean? Kita tolak 4. Bukan. 6. Betul tak? 6. Ya, betul 6. Okey, 6. Okey. So kita letak 66, Ego. Ya, betul. 66. 8 dah 8. 64. Okey. Bagus, Sean. Okey, boleh ya. Okey. 64. Itu dia. Okey. Okey, tolak ini kan? 26 pula. 26. Sama macam tadi. Bukan sama macam tadi. Tapi ini 8 dah 3, 24. Betul, Ego? Betul. Okey, 24. Okey. Tinggal je baki 2, Ego. Bila dah tinggal baki macam tu, kita baru masukkan dekat sini. Okey. Hasil darab yang Sean dapat tadi 283. Okey. 283, Ego. Okey, 283 kita akan letak di sini. Dan bakinya tadi berapa? 2. 2 kita akan letak di sini. Oh, nampak? Macam tu. Seterusnya ada nampak anak panah ni. Ya, cikgu. Okey, anak panah ni di mana 283 ni kita akan letak di depan. Ya. Dan kita akan melaksanakan lagi pembahagian dengan 8. Okey. So kat sini kita tengok. Ya. 283 bahagi dengan 8 pula, Sean. Ya. Boleh tak Sean buat? Okey. Saya rasa kita tak cukup masa untuk habiskan semua. Cukup. Baik, kita teruskan tunjukkanlah apa jawapannya, Ego. Okey, tadi dah nampak cara dia macam mana? Cara dia samalah, maknanya 283 bahagi 8. Cara yang sama kita akan dapat 35 di bahagian atas. Dan baki dia adalah
3. Okey. Seterusnya 3, 5 kita akan bawa ke bahagian sini. Ya. Okey, bahagian depan. Kemudiannya kita bahagi macam biasa. Okey, kemudiannya kita akan dapat hasil bahagi itu adalah 4. Kemudiannya kita dapat baki 3. Dan 4 ni kita akan bawa ke depan. Ya. Okey, di mana kita bahagikan dengan 8. Ya. 4 dengan bahagi 8 boleh tak, Syok? 0.5 tapi kita tak main perpuluhan lah Ego. Oh, tak ada, tak so ada. maksudnya tak boleh tak boleh lah, Ego. bahagi. So, atas tu dia punya hasil bahagi adalah kosong. Kosong. Syok, ini colour merah. Merah tanda dia apa? Berhenti. Okey, ingatkan tandanya cinta tadi. Okey, merah tandanya berhenti. Okey, bermaksud kita dah tak perlukan lagi proses pembahagian berulang tu. Okey, seterusnya 4 ni kita bawa terus sebelah sini. Ya, sebab itu baki dia lah. Okey, macam mana kita nak cara baca bagi nombor pelapanan ni? Okey, kita tengok. Nampak anak panah ni naik ke atas? Ya. Okey, so berapa Syam jawapan dia? Saya rasa 4-3-3. Okey, 4-3-3-2. Tapi kenapa ada nombor 8 kat bawah sana, Ego? Okey, 8 ni dia punya saiz dia kecil. Ini adalah indikator bagi nombor pelapanan. Ini kita panggil dia subscript 8. Okey, faham. Kalau tak ada kat sini, dia boleh jadi nombor lain. Ya, betul. Kita tak tahulah sistem nombor yang mana kan, Ego? Ya, betul. Okey, baik. Okey. So tadi murid-murid dah nampak dekat rumah dan juga di dalam talian dah nampak cara cikgu dan juga Sean untuk buat kaedah bahagi 8 guna baki di mana kita menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Alamak. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Amiza. Baiklah, Cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Okey. Okey. Tadi kita dah buat. Sekarang ni kita nak minta pula murid-murid yang berada di talian untuk sama-sama selesaikan penukaran nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Okey. So murid-murid tak payah buat kot. Sekarang ni kita just awak mesti tahu kan? Awak just bahagi je macam biasa. Boleh? Okey. So kita akan lihat soalan kita adalah 1008. Okey. Asal 10 kepada nombor pelapanan. Okey, sekarang kita nak tukarkan dia lah. Okey, so dekat sini mula-mula cikgu bagi hint, kita perlukan tulis semula soalan pada bahagian depan ni. Okey, baru kita boleh start atau boleh mula untuk proses membahagi seperti biasa. Okey, 1008 bahagi 8. Okey, berapa nilai dia? Okey, kita lihat kat sini. Okey, kita tak nak nilai, kita minta murid-murid untuk menyatakan dia punya baki saja. Okey, cikgu dapat 126. Okey, boleh tak murid yang berada di dalam talian iaitu Adriana untuk menyatakan apakah baki yang Adriana dapat apabila membahagikan 1008 bahagi 8? Bakinya kosong, cikgu. Baki dia kosong. Okey, yang lain setuju? Kalau setuju, thumbs up. Okey, good job. Okey, so memang betul jawapan dia, baki dia adalah kosong. Seterusnya 126 ni kita akan bawa ke depan kan? Okey. Okey, kemudiannya kita bahagi macam biasa, kita dapat 15. Okey. Betul ke cikgu dapat 15? Okey, so berapa baki dia? Okey, kita nak minta Adam lah nyatakan berapa baki yang Adam dapat. 6, cikgu. 6. Okey, kita lihat.
Betul. Okey. Dan seterusnya berulang lagi 15 letak depan. Okey. Kemudiannya kita bahagi dengan 8. Okey, kita dapat 1. Okey, cuba awak bahagi dulu. Okey, cikgu tengok Sofia. Sofia Balkis. Bagi tahu cikgu, berapakah baki yang Sofia dapat? 7. 7. Okey. Dan seterusnya kita bawa 1 ni ke depan di mana 1 bahagi dengan 8. Kita lihat pula hasil dia kosong. Merah? Kosong. Merah maknanya cinta, bukan? Oh, bukan. Berhenti. Okey, berhenti. So, proses pembahagian Ya. berhenti. Kemudiannya nombor 1 ni kita akan letak di sini. Okey. Okey. So, berapakah jawapan yang murid-murid perolehi daripada hasil baki yang kita dapat tadi? Okey. So, cikgu nak minta adik Hanis untuk menyatakan jawapan bagi soalan ini. Jawapan dia 1760 subscript 8. Okey, betul ke? Kita tengok Baca dari bawah. Ya, dia kena baca daripada bawah dan subscribe 8. Bagus. Okey, so kita dah buat dah tadi daripada sistem nombor perlapanan ke perpuluhan. Perpuluhan kepada perlapanan. Perpuluhan ke perlapanan. Okey, lepas ni kita buat apa lagi, Ibu? Okey, kita akan teruskan dengan kita nak tukar nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Dia kena saling bertukar lah. Ya. Okey, tak apa. Yang ini memang sangat-sangat mudah. Tapi cikgu suggest untuk awak buat dalam bentuk jadual macam ni lah supaya senang kita nak buat pengiraan. Ya. Okey? Okey, soalan kita kat sini dia kata kita nak tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. So, kaedah yang dicadangkan adalah di mana kita akan darab digit nombor perlapanan dengan nilai tempat nombor perlapanan. Okey. Tadi kita dah sentuh kan nombor perlapanan? So, nilai tempat nombor perlapanan adalah 1864512. Ya. Kita kena letak dari kanan. Dari kanan terus ke kiri. Okey. Kalau kita letak kiri ke kanan, okey, kita akan dapat jawapan yang salah lah. Ya. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat penukaran. Okey, kita akan letak dahulu nombor perlapanan di dalam setiap kotak ni. Bermula daripada 6, 2 dan juga 3. Ya. Jangan daripada depan. Ya. Kemudiannya kita darabkan dengan nilai tempat bagi nombor perlapanan. Okey, sebab nampak kaedah kita adalah yang ini. Okey, darabkan terus 6 darab 1 kita akan dapat 6. 2 darab 8 kita akan dapat 16 dan 3 darab 64 kita akan dapat 192. Okey, kemudiannya kita akan jumlahkan hasil darab yang kita perolehi. So kat sini kita dapat 192, 16 dan juga 6. Kita kena tambahkan semua. Okey. So nampak macam ni. Ya. Okey. 192 tambah 16 tambah 6 kita akan dapat 214. Okey. Ini adalah jawapan bagi nombor perpuluhannya. Okey. So kita lihat pada ruang jawapan 214 dan kita kena nyatakan subscript 10. Okey. Okey, clear tak Shuan? Clear, Cikgu. Murid semua clear? Faham tak? Bagi thumbs up kalau faham. Okey, bagus. Okey, baik. Kalau faham, kita nak tengok jugalah macam mana murid-murid nak settle down atau nak selesaikan soalan yang seterusnya. Oh, yang ni pula ada 4 nombor. Tadi 3 saja kan? Okey. Kita macam nak mana kita nak isikan yang ni? Satu. Okey, maknanya kita guna semua lah Shuan. Betul. Macam tadi hanya 3 nombor kan? 6, 3, 8 ke something like that. So sekarang kita letakkan ke semua ke dalam tu lah. Tapi kita mulakan dari kanan kan, Cikgu? Ya, dari pandang kanan ke kiri. Shuan, ingat lagi tak macam mana kita perolehi 1864512 ni? Ya, ingat, Cikgu. Daripada sebab dia sistem nombor perlapanan. So 8 kuasa 0, 1, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 64 dan seterusnya. Allah. Kalau Shuan jadi anak murid cikgu mesti dapat markah 100. Okey. So, tadi memang kita sengaja berbual supaya murid-murid kat sana dekat dalam talian boleh siapkan menjawab soalan ini. Okey, dah siap ke belum? Kalau dah siap boleh thumbs up. Okey. Mawar dah siap? Okey. Okey. Anis okey. Anis okey. Alright. Okey. Anis senyum sikit, Anis. Okey, nampak pun. Okey. Kita nak tengok terus jawapan lah. Okey, jom cikgu. Boleh tak? Okey, kita nak minta jawapan daripada
Saya rasa Adam belum jawab, Ego. Adam. Boleh Adam? Okey, silakan Adam. Boleh? Ya, Adam. Nak isikan yang mana, Ego? Adam terus bagi jawapan terus. Berapa untuk nombor perpuluhan yang telah kita tukarkan? Jumlah dia? Jom. 2968 108. 110. Semula? 2968 110. 296. 68. Wow, terbaik. Betul. So, maknanya kita menggunakan kaedah yang sama, Ego. Sebab macam tadi hanya 3 nombor. Yang ni ada 4. Kita isikan semua kat sana. Darabkan dengan nilai tempatnya. Ya. Jumlahkan nombor perpuluhan. Dapatlah jawapan dia. Ya, betul. Okey, kalau dia ada lagi nombor kat depan tu bermasuk kat sini, nilai tempat ni pun kena bertambah lah. Tadi ni 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. So, kat sini ada 8 kuasa 4. Maknanya tekan kalkulator lah. Yang ni boleh guna kalkulator kan, Ego? Ya, betul. Okey. Alright. Okey, dan seterusnya pula, Ego, apa kita akan menukai? Okey, tadi dah tukar nombor pelapanan kepada nombor perpuluhan kepada nombor perpuluhan. Sekarang ni kita nak lihat tadi kan kita ada nyatakan kepentingan bagi nombor perduaan di mana ianya saling bertukar dengan nombor perduaan pelapanan dengan perduaan dengan mudah. Nampak tak poinnya tadi? Okey. Kemudian kita nak tukarkan nombor pelapanan kepada nombor perduaan. Okey. Cuba Sean lihat pada ni. Yang ini, Ego. Okey, saya pegangkan, Ego. Okey. So kalau kita dapat lihat kat sini, sebelah sini adalah kod ASCII bagi nombor perduaan, manakala sebelah sini adalah kod ASCII bagi nombor pelapanan. Okey. Apa yang Sean dapat lihat daripada sebelah sini dengan sebelah sini? Okey, dekat sini cikgu mata saya juling, dekat sini saya boleh baca sikit. Sebab sini pun dia ada banyak nombor 01, 001, 01, banyak sangat, Ego. Saya nak baca pun susah, Ego. Tapi dekat sini nampak dia nombor dia pun tak panjang sangat dan bilangan dia pun lagi ringkas dan juga lagi pendek. Ya, betul. Kalau merujuk kepada kepentingan tadi, kita dapat lihat sistem nombor pelapanan ni adalah digunakan untuk memendekkan nombor perduaan. Inilah aplikasi dia. Kalau panjang, dia susah kita nak proses. Kalau dia pendek, dia lagi mudah. Okey? So seterusnya kita akan cuba untuk menukarkan nombor perduaan kepada nombor pelapanan dan juga nombor pelapanan kepada nombor perduaan. Susah ke, Ego? Tak, sangat-sangat mudah. Sebab kita pun dah nyatakan antara pertukaran antara nombor perduaan dan pelapanan dianya sangat mudah. Okey? Okey, cikgu. Itu sahaja yang ni. Okey. Kita masih ada lebih kurang 5 minit, cikgu, untuk kita cover pertukaran nombor, Cikgu, daripada perlapanan ke perduaan, dua perduaan ke perlapanan. Berbelit-belit kan? Okey, tak apa, memang sama je. Okey. So kita tengok dekat sini dahululah sebelum kita membuat penukaran nombor daripada nombor pelapanan kepada nombor perduaan dan juga nombor perduaan kepada nombor pelapanan. Baik, Cikgu. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, 2 kuasa 3 ni adalah nilai tempat yang keempat bagi nombor perduaan. Okey. Kalau kita tengok sini 2 darab 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8. Ya, cikgu. So kat sini bermaksud kat sini 3 nombor perduaan bersamaan dengan 1 nombor pelapanan. Okey. Tak nampak Tak nampak. Nampak tak? Okey, kalau tak nampak kita boleh nampak, kita akan lihat pada jadual yang telah kita sediakan kat sini. Okey. Okey, jadual ni menunjukkan sebelah kanan sini adalah nombor pelapanan dan sebelah sini adalah nombor perduaan. Okey, di mana nombor pelapanan mewakili satu nombor pelapanan mewakili 3 digit nombor perduaan. Okey. Sebab tu maksud dia ini 1 2 3 3 digit nombor perduaan bersama dengan 1 nombor pelapanan. Okey, baik. Daripada sana, 1 tu sama dengan 001, 2 maknanya 010. So, dia mempermudahkanlah, Eko. Ya, dia lagi memudahkanlah. Daripada 3 nombor jadi satu nombor. Okey, yang ni cikgu nak minta Sean tolong pegang sebab cikgu minta bantuan dia lah untuk merujuk jadual ini. Sebab untuk melaksanakan penukaran nombor perduaan dan juga nombor pelapanan, kita memerlukan jadual ini. Jadual iaitu jadual perwakilan digit nombor pelapanan dan nombor perduaan. Okey, Sean boleh tengok Okey, cikgu, bantu boleh. Cikgu. Okey. Kita lihat kat sini. Ya. Ini adalah
Soalan kita adalah di mana kita nak tukarkan nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey. Sini adalah nombor perduaan lah. Nampak 1001 kan berpindah-pindah mata. Ya, betul. Okey, kita nak tukarkan kepada nombor perlapanan. Kaedah yang kita gunakan adalah kumpulan 3 digit. Okey. Bila dapat soalan macam ni, apa yang kita kena buat adalah kita perlu kumpulkan satu kumpulan ada 3 digit. Kumpulkan. Okey. Nanti kita 1, 2, 3 kumpul lagi. Okay. 1, 2, 3. Kita letak pembahagi macam tu. Baru nampak. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan dan kumpulan yang terakhir. Okey, kita jangan ambil daripada depan. Kita kena ambil daripada belakang. Daripada kanan macam tadi lah, Igu. Ya, sama. Kemudiannya kita akan masukkan kumpulan by kumpulan. Okey, daripada kumpulan yang pertama kita akan masukkan pada ruangan yang paling belakang sekali. Okey, 011, kemudiannya kita masukkan pula kumpulan yang kedua adalah 001. Okey, dan kumpulan yang ketiga adalah 111. Dan yang terakhir adalah 1. Okey. Okey, Sean, kalau Sean tengok sini semua komplit. Tapi nampak tak kat sini? Ada 2 kosong, tempat kosong, Igu. Kosong. Yang tu kita letak. So, yang ni kita sama dulu. Apa yang kita kena buat adalah di mana kita kena letakkan leading zero kat depan. Okey. Supaya cukuplah satu kumpulan. Sebab yang nombor perlapanan dengan perduaan tu kena ada 3 digit kan, Igu? Ya, betul. Okey. Okey, dia memudahkan lagi lah untuk pengiraan. Kalau tak ada zero leading ni, tak cukup quorum. Tak cukup sifatlah bagi nombor perlapanan. Nombor perduaan. Okey, kemudiannya kita akan bandingkan setiap kumpulan ni dengan jadual kita yang ada kat depan tu. Okey, baiklah. Sean, cuba Sean tengok nombor perduaan 011 bersamaan dengan apa? Diwakili dengan nombor 8. Saya rasa saya akan ambil masa sikit, so sebab itu kita akan berehat seketika. Saya akan rujuk jadual ni dan kita akan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Sebelum kita berehat tadi, cikgu dah tunjukkan satu contoh di mana untuk menunjukkan proses ataupun cara untuk menjawab ataupun menunjukkan penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. So oleh itu, kami telah pun merujuk kepada jadual yang ada di sini untuk menukarkan nombor yang terdapat dalam jadual kepada nombor perlapanan. Okey, jom kita tengok apa jawapannya. So 001 kalau merujuk kepada jadual ni adalah 3. Tengok. Betul. Okey, dan seterusnya adalah nombor 5. Tekan awal. Nombor 5. Nombor 5. Sorry, nombor 1. Okey. Okey, seterusnya 111 adalah 7. 7. Okey, betul. 001 adalah 1. Okey, betul. So jawapan dia kita kena tulis mulalah. 1713 subscript 8. Okey. Okey, Sean ni mata dia macam mata eagle. Ya ke? Sebab saya bermata 4 untuk hari ini. Okey, so untuk ini kita boleh tanyalah murid-murid kita yang ada dalam talian. Sama ada mereka faham dan sekiranya mereka faham pun bolehlah jawabkan, Igu. Betul. Okey, ini adalah soalan untuk awak untuk tukarkan nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, cikgu bagi masa sedikit untuk awak jawab menggunakan kaedah kumpulan 3 digit. Okey. Sebab kita nak pastikan murid-murid dapat jawab dengan laju juga, kita beri masa 30 saat. Rasanya cukup kan, Igu? Biasanya student boleh jawab dalam masa 10 saat. Kan? Murid betul. Sekarang ni bijak juga. Bukan macam saya lah. Dulu saya perlukan masa lebih sikit, Igu. So, kalau tak silap saya cuba rumuskan balik dia punya langkah-langkah. Yang pertama tu daripada nombor perlapanan ni, kita kena pisahkan kepada 3 digit kan, Igu? Bermula daripada kanan. Daripada kanan, sebenarnya 3 digit lagi kan? Sampai terakhir lah. Okey. Betul ke? Okey. Dia sebenarnya kalau kita tak buat macam ni, bila ada nombor 1 dengan 0 kita akan keliru. Bila kita salin semula dia akan nombor 1 ni ada berapa? That's why kita buat kat sini. Ya, betul. Okeylah. Okey, ini dah cukup tips lah untuk murid kita yang tengah jawab tu. Siapa yang dah habis jawab? Okey, kalau dah habis jawab boleh. Itu dia. Siapa tu? Adriana. Baguslah, Adriana laju ah. Okey, silakan Adriana. Mungkin anda boleh pasang mic anda dan tunjukkan. Okey.
Dan juga anda boleh explain lah. Okey, kita tengok Boleh Sean sama terangkan. tak dengan jawapan kita ni? Okey, jom kita tengok Igu. Okey, 011 Okey. 101. Ya. Okey, betul. Kemudiannya kumpulan yang seterusnya 100 dan yang terakhir adalah 11. Okey, sama macam kat atas ni Ya. Okey, seterusnya kita tengok pula kita ini. nak pastikan semua kumpulan tu cukup 3 digit. Okey? So kat sini Adriana ada tambah leading zero tak? Okey, bagus. Ada tu. Kat Okey. situ. Dan daripada ini kita boleh rujuk jadual yang ada di hadapan saya kan Igu? Ya, betul. Okey, 011 berapa Sean? 011 adalah 3. Betul tak? Betul. Okey. Okey. 0105 5. Kemudiannya? 100 4 Okey. dan seterusnya 011 adalah 3. Okey. So kita tadi jawapan dia apa Adriana? Adriana tadi tak dengar suara pun. Tengok paper je. Apa tu? Jawapan dia 3, 4, 5, 3, subscript 8. Betul. Bijaklah semua murid cikgu. Tahniah. Bagus. Ni memang awak dapatlah something pada hari ni. Okey. Seterusnya tadi kita dah tukarkan nombor perduaan kepada nombor pelapanan. Sekarang ni kita nak tukar pula daripada nombor pelapanan kepada nombor perduaan. Macam mana tu? Kita lihat kat sini. Okey. Di mana kat sini kita tak nyatakan kaedah tapi dia lebih kurang macam tadi. Pengumpulan 3 digit. Okey. Kita tengok kat sini soalan dia 4771 subscript 8 kepada nombor perduaan. Okey. Mula-mula kita kena ceraikan. Bermaksud kat sini ada 4 nombor perlapanan, maknanya kita kena ceraikan 111. Okey. Macam mana? Kita tengok kat sini. Nampak 1 lagi sekali daripada kanan lah Igu. Ya, dia kita tak boleh daripada Kiri daripada kan? Okey, daripada belakang sini terus ke depan sana. Okey. 7 4. Okey, cukup. Ya. Okey, kemudiannya kita cari dalam jadual ni apa yang nombor 1 ni untuk nombor pelapanan diwakili dengan nombor apa? Tadi dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri pula. Ya, Okey, so betul. nombor 1 je adalah 001. Okey, kita lihat. Nampak? Senang kan? Okey. Nombor 7 seterusnya? adalah 111. Sama juga Okey, lagi sekali. betul. Sama juga. Dan nombor 4 adalah 100. 100. Lepas kita dah keluarkan semua nombor perduaan tadi, kemudiannya kita akan gabungkan nombor-nombor tersebut menjadi satu nombor. Satu line lah. Macam tu. Tapi komplit dah ni, Sean. Macam ada yang tak macam ni ada kurang kat sini. Ada kurang Igu. Okey, mungkin murid boleh tanya ataupun boleh jawab apa yang ketinggalan dekat sana. Apa yang tertinggal kat sini? Ini dah jawapan ke atau belum lagi? Kita minta yang lain tiba-tiba hilang. Hanis. Okey. Hanis. Ya Hanis. Apa yang tertinggal kat sana? Nampak tak? Subscript 2. Subscript 2 ke 8 Hanis? 2. Bagus, keyakinan tu yang kita perlukan Tapi di dia mana? terfikir juga betul ke tak saya sebut ni? Ya, betul sebab kita banyak sangat sistem nombor. Ya. So yang sepatutnya adalah subscript 2 macam ni. Nampak? Itu dia. Bagus Hanis. Nampak mata dia semuanya memang bagus-bagus lah, mesti makan carrot kan. Okey, seterusnya kita buat aktiviti lah. Tadi cikgu buat kan, cikgu nak murid-murid lah pula buat. Ya. Okey. Kita bagi sikit je nombor perlapanan. Okey. 563 asas 8 atau subscript 8 tukarkan kepada nombor perduaan. Okeylah, jangan lupa rujuk jadual tu. Kadang-kadang ada yang murid memang dia hafal. Dah hafal lah. Bijaknya. Itulah, murid-murid zaman sekarang dia lain sikit kan? Kan. Macam saya nak hafal nama orang pun susah Igu. Tak ada lah. Okeylah, rasanya ada tak di antara anda yang telah pun siap ataupun nak cuba menjawab? Ada tu. Mawadah. Siapa tu? Mawadah. Mawadah. Silakan Mawadah. Okey. Laju Igu. Tulisan pun cantik. Sebab tu kita cakap proses penukaran nombor pelapanan kepada nombor perduaan memang sangat-sangat mudah. Sebab itulah murid-murid dapat menjawab dengan lebih cepat. Okey, kita tengok sama tak
dengan jawapan kita. Okey, nombor pelapanan kita kena ceraikan dahulu. Okey, di mana kita letak 3, 1 bahagian, 6 dan juga 5. Ya. Okey, sama. Kemudiannya kita tengok pada jadual, kita tengok perwakilan nombor pelapanan kepada nombor perduaan. Ya. Okey. Nombor 3, 011. Okey. Nombor 6 diwakili dengan 110. Nombor 5, nombor pelapanan diwakili dengan nombor 101. Kemudiannya kita buat apa, Sean? Kita letak je kat bawah Ego. Kita gabungkan. Gabungkan itulah dia. Ya. Okay, dan kemudiannya kita perlu macam mawadah tu. Ada apa? Subscribe. 2. Tengok sama tak? Mawadah. Okey. Bagus. Sama-sama macam skema gitu. Okey. Bagus lah Cikgu. So ada apa-apa Cikgu nak tambah lagi ataupun nak tanya kepada murid kita? Okey, setakat ni murid-murid faham tak mengenai sistem nombor pelapanan? Sabrullah senyum Adam pun thumbs up. Okey, senyum-senyum juga kita nak tahu betul ke faham, sebab kadang-kadang budak ni kita kata faham, ya faham. Kan. Tapi kita nak tahu juga betul ke betul-betul faham ni. Okey, kita try uji dia sikitlah. Okey, boleh Cikgu. Okey, cikgu nak tanyalah Sabrullah. Okey, boleh turn on kan mic? Okey, cikgu nak tanya kaedah apa yang digunakan untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan? Kaedah perpuluhan pada pelapanan. Ya, betul. Kaedah bahagi 8 dan ambil bakinya. Betul ke Cikgu? Ya, Betul. memang sangat tepat. Bagus. Bagus, betul. Muka senyum maknanya memang faham. Ya. Okey, seterusnya kita try satu lagi soalan. Boleh Cikgu? Kita nak minta kita tanya dululah Okey. Nyatakan kepentingan bagi nombor pelapanan. Nyatakan kepentingan bagi nombor pelapanan. Sean, boleh pilih tak? Okey, saya tengoklah siapa. Nak tanya siapa? Okeylah, kita tanya Adriana lah. Macam nak jawab tapi malu. Okey. Ya, Adriana, silakan. Untuk memendekkan jawapan dari nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey. Betul ke jawapannya, Ibu? Okey, betul ke? Ada tak yang nak bantu? Cikgu rasa macam ada twist sikit tu jawapan. Dia kata dia nak tukarkan nombor pelapanan, nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan. Kepentingan dia apa? Kenapa nombor pelapanan ni penting? Untuk meringkaskan nombor perduaan menjadi ringkas. Okey. Betul ke, Ibu? Ya, betul. Betul. Di mana kita nombor pelapanan ni kita nak meringkaskan nombor perduaan. Itulah tujuan utama dia. Tapi Adriana tadi jangan sedih. Jawapan tu dah betul tapi tak berapa tepat. Okey? Okey. Okeylah, Cikgu, sebelum kita mengakhiri penerbangan kita pada hari ini, mungkin Cikgu boleh tanyalah murid-murid kita apa yang mereka dapat daripada penerbangan kita, Cikgu. Biasa cikgu yang bagi rumusan kan. Sekarang kita nak murid pula bagi rumusan. Bila lagi kan nak merumuskan di dalam kaca televisyen ni. Okey, saya rasa saya nak pilih. Saya rasa hari ini kita dah belajar banyak benda, Cikgu, tapi mungkin kita beri peluang kepada semua untuk menyatakan satu benda yang mereka belajar daripada hari ini. Okey. Saya rasa kita belajar lebih daripada 6, tapi oleh sebab kita ada 6 murid dalam talian, kita boleh tanya satu-satu apa yang anda belajar hari ini. Kita mulakan dulu dengan Mawadah. Apa yang anda belajar hari ini ataupun teroka hari ini? Mengenal pasti nombor perlapanan. Okey. Ya, betul. Jawapan yang sangat selamat. Betul juga. Okey. Terima kasih Mawadah. Dan seterusnya, Adriana. Menukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Betul. Betul. Okey. Dan seterusnya, siapa lagi? Adam. Menukar nombor perpuluhan kepada nombor pelapanan dan sebaliknya. Okey, betul. Sabrullah. Menukar nombor perduaan kepada nombor pelapanan. Tadi dah sebut dah kan? Tak berulang lah. Sabar cuba cari yang lain. Cuba cari yang lain. Apa lagi yang Sabar dapat hari ini? Sebelum tu kita ada tukar. Sebelum kita bertukar 2 dengan 8 tu.
Apa kita buat? Menukarkan nombor pelapanan kepada perpuluhan. Betul. Okey, betul-betul. Okey, siapa lagi? Hanis belum jawab lagi ya. Hanis silakan. Sistem nombor pelapanan ni ada nama lain iaitu sistem asas 8. Ya, betul. Bagus. Tak terfikir jawapan tu ya. Dan yang terakhir siapa tu? Sofia. Kita dapat mengenal pasti seperti kumpulan 3 digit untuk perduaan. Okey, apa dia? Tak dengar lah. Lagi sekali boleh ulang Boleh tak ulang? Sofia? Kita dapat tahu pasal kumpulan 3 digit untuk perduaan. Okey. So memang kita menggunakan kaedah kumpulan 3 digit lah tadi semasa membuat penukaran nombor perduaan kepada nombor pelapanan. Okey. Dan juga terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Amiza atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini untuk sistem nombor pelapanan dan juga kepada mereka yang berada dalam talian iaitu Adam, Adriana, Sofia, Hanis dan juga Sabrullah kerana bersama kita pada hari ini. Dan juga kepada mereka yang ada di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di TV KPM dan selamat berpuasa. Jumpa lagi. Bye.